Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-44. Ya. Bila kita tidak mahu mendengar firman Tuhan, adakah kita membinasakan diri kita sendiri? Ya, ini adalah babak yang mengatakan sebegitu. Mari kita mendengarnya. Perkabaran Tuhan bagi umat Israel di Mesir. Tuhan berfirman kepada aku tentang semua orang Israel yang tinggal di Mesir, di kota Migdol, Tapanses, Memphis, dan sebahagian selatan negeri itu. Inilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel. Kamu sendiri telah menyaksikan kemusnahan yang aku timpakan pada Yerusalem dan semua kota lain di Yahuda. Bahkan sampai sekarang pun kota-kota itu masih dalam keadaan runtuhan dan tidak berpenghuni. Kemusnahan itu berlaku kerana penduduknya telah berbuat jahat dan membangkitkan kemarahan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dan memuja dewa-dewa yang tidak pernah dipuja oleh mereka. Kamu atau nenek moyang kamu, aku terus-menerus mengutus hamba aku, para nabi, kepada kamu. Mereka melarang kamu melakukan kejahatan yang aku benci, iaitu menyembah dewa-dewa lain. Ayat 5. Tetapi kamu tidak mahu mendengarkan atau memperhatikannya. Kamu tidak mahu meninggalkan perbuatan jahat. Kamu tetap mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Itulah sebabnya kemukaan dan berang Tuhan menimpa kota-kota Yahuda dan jalan-jalan di Yerusalem. Aku membakar semuanya sehingga menjadi runtuhan dan tempat yang mengerikan sampai sekarang. Oleh itu, sekarang aku, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, bertanya, sebabnya kamu melakukan perkara yang jahat itu terhadap diri kamu sendiri. Adakah kamu hendak membinasakan kaum lelaki, wanita, anak-anak dan bayi sehingga tiada seorang pun daripada bangsa kamu yang tinggal? Mengapakah kamu membangkitkan kemukaan aku dengan menyembah berhala-berhala dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa di Mesir, tempat tinggal kamu sekarang? Adakah kamu melakukannya untuk membinasakan diri kamu sendiri, sehingga semua bangsa di bumi ini menghina kamu dan menggunakan nama kamu sebagai kutuk? Adakah kamu lupa akan semua kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang kamu, oleh raja-raja Yahuda dan permaisuri mereka, dan juga oleh kamu sendiri dan isteri kamu di kota-kota Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Tetapi sehingga hari ini kamu masih belum merendahkan diri. Kamu tidak menghormati Tuhan atau hidup menurut semua hukum yang telah Tuhan berikan kepada kamu dan nenek moyang kamu. Ya. Kita sebagai manusia selalu memberontak dan tidak mahu mengikut ajaran Tuhan. Kita mahu membuatnya sendiri. Adakah kita membinasakan diri kita sendiri? Kita mesti merenungnya. Ya, mari kita bersambung dalam ayat 11. Oleh itu, aku
Tuhan yang Maha Kuasa Allah Israel akan menentang kamu dan memusnahkan seluruh Yahuda. Rakyat yang masih tinggal di Yahuda dan yang nekat pergi ke Mesir dan tinggal di sana, pasti aku binasakan mereka semua, baik besar maupun kecil, akan mati di Mesir dalam peperangan atau kelaparan. Keadaan mereka akan mengerikan. Orang akan menghina mereka dan menggunakan nama mereka sebagai kutuk. Aku akan menghukum mereka yang tinggal di Mesir, sebagaimana aku menghukum Yerusalem dengan peperangan, kelaparan dan wabak. Tidak seorang pun daripada orang Yahuda yang tinggal di Mesir akan terselamat atau hidup. Tiada seorang pun akan pulang ke Yahuda, tanah air yang dirindu-rindukan mereka sebagai tempat tinggal. Tiada yang akan pulang kecuali beberapa orang pelarian. Kemudian, banyak sekali orang datang kepada aku, iaitu semua lelaki yang tahu bahawa isteri mereka mempersembahkan korban kepada dewa, dan semua wanita yang berdiri di situ, termasuk orang Israel yang tinggal di bahagian selatan Mesir. Mereka berkata kepada aku, kami tidak mahu mendengar perkara yang kamu ucapkan demi nama Tuhan. Ya, mereka tidak mahu mendengar. Tidak mahu mendengar perkara yang kamu ucapkan demi nama Tuhan. Kami akan melakukan segala perkara yang telah kami katakan. Kami akan mempersembahkan korban kepada dewa kami, Ratu Syurga. Kami akan mempersembahkan wine kepadanya, sebagaimana kami, nenek moyang kami, raja kami, dan pemimpin-pemimpin kami biasa melakukannya di kota-kota Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada masa itu, kami mempunyai banyak makanan. Kami makmur dan tidak susah. Tetapi sejak kami berhenti mempersembahkan korban kepada Ratu Syurga dan berhenti mempersembahkan wine kepadanya, kami kekurangan segala-galanya, dan bangsa kami mati dalam peperangan dan kerana kelaparan. Ya. Ayat 19, kaum wanita di situ berkata, apabila kami membuat roti berbentuk Ratu Syurga dan mempersembahkan korban serta wine kepadanya, suami kami menyertai perbuatan kami. Kemudian aku berkata kepada semua orang lelaki dan wanita yang telah menjawab aku itu. Ayat 21. Adakah kamu menyangka bahawa Tuhan tidak tahu, atau Tuhan lupa akan perbuatan kamu itu? Kamu dan nenek moyang kamu mempersembahkan korban kepada Ratu Syurga. Hal itu juga dilakukan oleh raja-raja, para pemimpin, penduduk negeri ini, dan kamu sendiri di kota Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Sampai hari ini, negeri kamu runtuh dan tidak sesiapa pun tinggal di situ. Keadaannya mengerikan. Tambahan pula, orang menggunakan namanya sebagai kutuk. Semua perkara itu berlaku kerana Tuhan tidak sabar lagi terhadap kezaliman dan kejahatan kamu. Bencana yang menimpa kamu pada masa ini datang kerana kamu mempersembahkan korban kepada tuhan-tuhan lain dan kerana kamu berdosa kepada Tuhan dan tidak mentaati perintah Tuhan.
Aku memberitahu mereka semua, terutama kaum wanita, firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, kepada orang Yahuda yang tinggal di Mesir. Kamu dan isteri-isteri kamu telah bersumpah kepada Ratu Syurga bahawa kamu akan mempersembahkan korban dan wain kepadanya, dan semua sudah pun menepati janji kamu. Baiklah, tepatilah janji kamu itu. Tunaikanlah nazar kamu itu. Tetapi sekarang, dengarlah apa yang aku firmankan kepada kamu. Hai, semua orang Israel yang tinggal di Mesir. Aku Tuhan. Aku bersumpah demi nama aku sendiri yang agung, bahawa aku tidak sekali-kali akan membenarkan kamu menggunakan nama aku apabila kamu bersumpah. Kamu tidak boleh berkata, aku bersumpah demi Tuhan Raja yang hidup. Aku akan memastikan agar kamu tidak berjaya. Aku pasti dibinasakan. Kamu semua akan mati. Sama ada dalam peperangan atau kerana wabak. Semua sehingga tiada seorang pun antara kamu terselamat. Tetapi sebilangan kecil antara kamu yang tinggal di Mesir akan terselamat dan pulang ke Yahuda. Barulah mereka akan tahu perkataan siapa yang berlaku, firman aku atau perkataan mereka. Aku Tuhan akan membuktikan bahawa aku akan menghukum kamu di negeri ini, dan bahawa janji aku untuk membinasakan kamu itu akan ditepati. Aku akan menyerahkan Raja Hofra dari Mesir kepada musuhnya yang hendak membunuh baginda, sebagaimana aku telah menyerahkan Raja Zedekiah dari Yahuda kepada Raja Nebuchadnezzar dari Babylon, musuh yang hendak membunuh Raja Zedekiah. Ya. Kesimpulannya adalah, maukah kita mengikut kehendak kita sendiri dan membinasakan kita sendiri, atau kita mau mengikut Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, kita mesti merenung dan memikir dengan tepat. Ini adalah Yeremia babak 44. Sekian, terima kasih. Shalom.